Rata peniaga di Kota Baru meminta Kerajaan Negeri Kelantan membenarkan mereka berniaga pada waktu itu dan tidak menutup pintu rezeki mereka ketika ekonomi negara belum pulih. Semua tutup. Semua tutup. Orang makin suffering, tak boleh berniaga, tak boleh apa benda, aktiviti suka. Bagi 600 komen tadi. Banyak sangat. So, nak bagi tahu ni betapa orang susah dan hopefully kita dapat membantu. Target kami, target semua leaders adalah untuk bantu at least 20,000 orang. Lagi lama lock, dia orang lagi sengsara, sangat suffering. Okay? Even nak pergi haji umrah tu tak. Yang penting ekonomi dalam negara ni selamat insya-Allah. Yang kedua ni, kita menjadi antara yang menyumbang kepada membangkitkan lebih ramai orang yang akan involve, akan buat yang terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan lockdown ni taklah lama sangat kalau kita tak jumpa bulan ni sebulan je lah. Lepas tu harap ekonomi dah okey. Even tolong nak update, ikutlah waktu bertugas masing-masing. Berikan komitmen yang lebih. Kita bersyukur sebab kita ada peluang bisnes. Kita masih ada peluang membina career di dalam Momentum. Dan terima kasih kerana mempercayai Momentum untuk terus bersama-sama saya. Kita semua di rumah bekerja, pegang pada amanah macam niat kita buat ini kerana Allah. Ramai orang sangat perlukan kita. InsyaAllah lah kita sama-sama jaga kita. Mudah-mudahan virus ini terhapus dan insyaAllah amalan ratib al-atas, amalan kita solat sunat taubat apa semua teruskan. Solat hajatlah kita dalam keadaan kata bala bencana yang sedang melanda negara kita. Mudah-mudahan semua ini akan pulih dalam masa yang terdekat insya-Allah. Dan ekonomi kita pun akan comeback jadi yang terbaik insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua yang insya-Allah sekali lagi pagi ni kita nak refresh kita punya mind kita. Kita nak segarkan balik, kita nak upkan kita punya energi insya-Allah. Sebab salah satu benda cabaran dia yang saya melihat kenapa kami begitu serius nak membimbing usahawan, dan saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada anda yang telah pun memberikan komitmen. Yang saya rasa macam RM10 je kot. Kalau RM10 kita ni berkira-kira sangat. So jangan pelik kalau kenapa hidup kita masih lagi tak senang. Kenapa hidup kita masih lagi tak berkat. Kalau dengan RM10 yang anda boleh dapat bimbingan 30 hari, even kami tak berhenti lagi. Daripada tadi pagi, subuh tadi dah meeting, discuss. Apa kelas nak bagi, apa topik, apa lagi nak diajar pada mereka ni dengan yuran RM10. RM10. Tapi saya lihat ada lagi yang masih lagi lalai, yang masih lagi leka, berkhayal. Dalam keadaan dia tak boleh nak buat bisnes pun. Dalam keadaan yang bisnes dia susah, struggle. Hutang tak boleh bayar. Tak tahu kejap lagi nak beli makanan apa, lauk apa untuk anak isteri, pasangan dia. Tapi masih lagi dalam keadaan yang saya sedih kadang-kadang dengan bangsa saya yang tak pandai nak mengambil peluang. Yang lama dia tak ambil peluang, yang tak nak ambil peluang, yang malas. Kan? Belajar tak nak, ego, sombong. Apa saja orang ajar semua dipertikai. Apa kebaikan orang buat, dia kata, nak menunjuklah tu. Bila orang tu tak buat apa-apa, apa dia buat? Dia tak buat apa-apa pun nak bantu bangsa dia. Padahal orang lain yang sedang bertungkus lumus memberi yang terbaik kepada orang lain. Tapi ada setengah di kalangan kita yang masih lagi malas nak dengar sesi sarapan minda Momentum pun kadang-kadang malas nak dengar. Tak nak dengar pun sampai habis. Padahal isunya semangat dia turun naik. Kan? Semangat
kejap-kejap tinggi, banyak masa down ke bawah. So macam mana? Macam mana benda tu? Bagaimanakah? Macam mana kita nak berjaya? Macam mana kita nak menarik rezeki, tuan-tuan? Saya nak bagi tahu anda, saya nak bagi tahu pagi ni saya nak buka minda anda. Saya minta maaf kalau pagi-pagi macam ni saya bukan sekadar memberikan sarapan minda, tuan-tuan. Pagi ni saya bukan sahaja memberikan sarapan minda, tuan-tuan. Tetapi saya juga memberikan tambahan ekstra sentapan minda. Sentapan minda. Saya belajar satu perkara tau, tuan-tuan. Bila kita melihat kepada kitab yang Allah Ta'ala perturunkan yang menjadi panduan kepada manusia, iaitu Al-Quran. Yang mana mengambil masa lama tau. Al-Quran ni mengambil masa berapa puluh tahun untuk diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey? Dan Allah Ta'ala bagi dia perturunkan ayat, ada berlaku peristiwa maka turun ayat. Jadi ada asbabul nuzul. Ada asbab kepada setiap ayat itu diperturunkan. Dan saya dapati juga apa yang ustaz-ustaz orang alim mengajar, dia kata kebanyakan ayat, majoriti 70% ke atas dalam Al-Quran adalah ayat yang menyentap hati manusia. Sometimes kadang-kadang dia kata, wahai orang-orang yang melampaui batas. Dia cakap macam tu tau. Macam kita nak cakap, kau kenapa melampau sangat ni? Kan kalau kita cakap macam tu dengan kawan kita kan adalah satu namanya sentapan, sebab dia tahu desain hati manusia ni dia agak degil. Manusia ni degil, dia tidak ikut fitrah. Kalau kita melihat contoh katalah lembu, Allah Ta'ala dah kata dah lembu, memang sunnatullah dia adalah makan rumput. Dia makan rumput je weh. Tak pernah-pernah lah dia tiba-tiba nak pergi order McDonald. Tak pernah-pernah lah tiba-tiba dia nak makan kambing perap. Tak pernah-pernah lah dia minta nak minum Coke. Tak ada dia nak minta minum Coca-Cola ke Pepsi. Tapi manusia, Allah Ta'ala kata makan yang baik-baik. Makan atau minum perkara yang dihalalkan. Yang tak halal juga yang seronok nak dibuatnya. Betapa degilnya manusia. That's why kenapa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu menyentap hati manusia. Dan sometimes kadang-kadang dalam memberi nasihat pun kita kena mengikut sunnatullah ini, hukum alam ini. Yang sometimes saya tak boleh nak cakap, berubah. Sometimes saya terpaksa, tuan-tuan, menggunakan ayat-ayat yang sentap. Tapi saya mohon niat saya kerana Allah Ta'ala. Saya menegur kerana Allah. Kalaulah dengan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan ini, membuatkan you rasa tak senang, tapi Allah Ta'ala reda, saya pentingkan reda Allah. Kalau ada yang mungkin kalangan anda yang mungkin rasa macam, apa ni sentap. Tapi di sisi Allah Ta'ala, benda tu adalah benda yang insya-Allah Allah Ta'ala suka reda, saya nak insya-Allah untuk nak menegur dan beritahu anda pagi ni insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Dan terima kasih banyak kepada anda yang cepat detect kawan dia. Cepat tekan butang link. Saya faham anda adalah manusia yang fikir what you give, you get back. The more you give, the more you get. Kita tak mampu nak buat webinar topik macam ni. Kongsikan apa yang orang lain cakap bagus pun. Alhamdulillah pun dah membantu ramai orang insya-Allah. Boleh ke boleh ni? Okay, so pagi ni saya nak bercakap topik kita adalah 5 perkara yang menyebabkan rezeki tak masuk. 5 perkara menyebabkan rezeki tak masuk. Saya nak cakap macam ni, saya draw lagi, saya suka menulis. Rezeki tuan-tuan, rezeki. Kan, kita ni nak rezeki ni masuk dalam hidup kita. Kita nak ni rezeki ni datang, betul ke betul? Siapa kat sini nak rezeki? Siapa kat sini nak rezeki? Dan dia nak rezeki masuk. Cuma pagi ini saya nak cakap apakah menyebabkan rezeki ni tak masuk. Saya nak beritahu benda ni mungkin kita terlepas pandang. Mungkin kita tak ingat. Dan mungkin dengan sedikit peringatan yang saya sebenarnya niatkan kerana Allah. Dan saya niat untuk tegur diri saya sendiri dulu tuan-tuan. Dan
Dan kemudian kalau you nak ambil sebagai nasihat dan pesan kepada diri yang masing-masing, saya persilakan sangat insya-Allah. Okey ke okey ni? Nak tanya yang join ni dah tekan butang share ke belum? Saya selalu cakap tahu, yuran nak masuk kelas yang free ni, kelas ni free. Sarapan minda momentum ni percuma, tak payah bayar. Jadi yurannya hanyalah semudah tekan butang share. Sebab saya nak, kalau you all ada kawan-kawan, tak ramai masuk, seorang je pun masuk tengok. Dah bagus. Kita dah menyampaikan kebaikan kepada manusia. Selari dengan apa yang Allah Ta'ala kata, amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah tujuan manusia diturunkan. Menyampaikan kebaikan, cegah yang mungkar. Kalau tak bersyukur, tak hargai rezeki, mungkar ni. Inilah cara mencegah. Dengan kita menegur. Takkanlah kita asyik nak menegur dalam hati je yang selemah-lemah iman tu kan. Kita nak juga tegur direct. Walaupun saya tahu risikonya, mungkin ada kalangan anda yang tak berapa suka apa yang saya cakap. Dah tak favor dah. Mungkin unfriend saya, dah tak follow saya. Tak apalah, yang penting Allah Ta'ala masih lagi redha dengan apa yang saya buat. Dan saya akan terus bagi anda peringatan. Terus bagi anda ilmu insya-Allah. So, dah ready ke belum? Yang bagi anda yang sedang dengar saya dalam voice chat ni, you all dah ready ke tu? Dia ada komen tak tim dalam tu tim? Saya nak tahu juga. Saya ni suka tau. Okay. Saya nak tengok macam tak ada nak komen sangat pun ni. Kan? Ada tak tu? Ni kiranya kalau siapa yang dengar saya kat Facebook live ke, kat dalam voice chat, Telegram ke, dia ada ibarat macam saya berbisik kat telinga anda setiap hari. Dalam proses kami nak membimbing anda, kami nak membimbing lebih ramai lagi usahawan, peniaga-peniaga ni, dropship, agent, stokis untuk lebih berjaya insya-Allah. Ini target saya. Ni sasaran. Saya nak tanya berapa ramai kat sini dah ready dah. Kalau dah ready tuan-tuan, rajin-rajin sikit, tulis ready, komen. Tulis komen, tulis ready, tulis nak. Inilah lambang ataupun tandanya kita ni bersyukur. Kita ni ready nak menerima lebih banyak. Sebab saya nak bagi tahu dulu rezeki itu apa. Saya nak bagi tahu dulu rezeki itu apa. Apakah maksud rezeki? Dan rezeki itu macam mana rupa bentuk dia? Sometimes kadang-kadang tuan-tuan kita lupa tau. Kadang-kadang kita ni terlupa rezeki itu apa. That's why lah kenapa saya nak bagi tahu anda. Saya nak bercakap dengan anda apakah maksudnya. Jadi bila kita tahu, rezeki rupanya macam ni. Aku terlepas pandang lah babe. Patutlah susah sangat nak masuk. Patutlah susah hidup. Patutlah. Macam-macam lah yang patutnya tapi tak patut. Okay. So saya nak cakap macam ni. Rezeki ni kita kena faham. Okay. Rezeki ni dalam bentuk apa? Apakah bentuk rezeki yang kita nak kena faham dahulu? Pertama, maybe rezeki adalah dalam bentuk wang ringgit. Rezeki dalam bentuk wang. Rezeki adalah mungkin dalam bentuk harta benda. Harta. Ini common rezeki yang orang nak. Kalau dalam perniagaan, rezeki itu dalam bentuk sales yang diharapkan tiap-tiap hari. Ya Allah, pagi-pagi itu berdoa. Orang yang berniaga ni bagusnya macam itulah. Kebergantungan dia kepada Allah SWT tu tinggi. That's why bagus sebenarnya hikmah kita berniaga. Yang kita ni tidak ada pendapatan tetap. So kita ni harap berdoa. Cuma dia punya gap, dia punya masalah, isunya adalah bila dia tengah senang. Tengah masyuk. Dia lupa semua benda tu. Dia lupa nak doa. Dia lupa nak minta. Apa lagi rezeki? Rezeki datang lagi dalam bentuk masa. Tuan-tuan. Kan? Kita ni, mak kita kata, siapa kat sini pernah mak dia cakap, kau ni makan nasi kena habis nak oi. Kau jangan tak habis, ni rezeki ni. Dosa menangis nasi ni sekarang kalau tak habiskan. Nanti kan dia tak datang lagi. Siapa ada macam tu? Siapa ada mak dia cakap sama macam mak saya cakap? Atuk saya cakap. Nenek saya kata. Jangan. Kan? Jangan lah. Kalau siapa yang tengah voice chat, kalau nak dengar, nak tengok saya punya nota, saya sedang menulis ni. You all boleh tengok secara Facebook live. Ada ke orang kat sini? Dalam voice chat? Macam tak ada orang je ni. Tak komen pun. Ada ke orang? Ada? Ada orang ke tak ada ni? Ada? Okay. Kalau nak tengok nota, kena kat FB live. Kalau tak, anda kena dengar sahaja. Okay. So, mak kita cakap, atuk kita cakap, jangan bazir. Jangan tak habiskan ni. Makanan ke apa, jangan tak habis. Sebab nanti
Kan dia dah tak masuk. Betul ke betul? Tetapi kita lupa tuan-tuan, berkat Allah Ta'ala bagi kita rezeki masa. Masa tu kadang-kadang kita tak guna betul-betul. Kita guna masa ni tak habis. Ni masa saya nak cakap, yang saya nak gariskan ni, masa. Sebab tu dalam hidup kita kadang-kadang kita rasa kita tak cukup masa. Kadang-kadang dalam hidup tuan-tuan, ada keadaan dan ketikanya yang kalau anda perasan, kita rasa macam, kenapa cepat sangat dah Jumaat dah hari ni? Kenapa cepat sangat dah Jumaat? Kenapa aku tak sempat buat apa-apa? Kenapa aku tertinggal banyak benda? Sebab kita lupa bahawa masa juga adalah rezeki, dan problem ramai orang, dia tak uruskan masa. Dia tak uruskan masa dia. Minta maaf saya cakap benda ni. Dia tak jadualkan. Dia tak tahu pun kejap lagi nak buat apa. Kejap lagi pukul 9 nak buat apa. Jam 10 nak buat apa. So ramai yang tak buat benda ni tuan-tuan. Sebab tu kenapa masa dia sempit. Kenapa dia rasa tak sempat. Kenapa dia rasa baru nak buat, tiba-tiba COVID datang. Waktu itulah dia baru fikir macam mana nak onlinekan bisnes. Dan tiba-tiba dia rasa, dah PKP? Dah lockdown? Tak sempat? Serius lah babe. Betul ke betul? Inilah benda yang berlaku. Sebab kita tak menghargai benda ni. Sebab tu saya nak cakap dulu bentuk rezeki tu apa. Sebelum saya nak cakap kenapa rezeki ni tak masuk. Kenapa tak datang. Antaranya itulah tak bersyukur dan tak gunakan sebaiknya. Saya sentiasa ingat masa ni macam nasi yang mak kita cakap tadi. Aku kalau tak gunakan betul-betul, aku tak manfaatkan betul-betul, Allah Ta'ala takkan bagi masa lagi pada kita tuan-tuan. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita bila dia tengok rezeki kita memang dah habis, bahagian kita dalam dunia memang dah habis, dia nampak kita dah berhenti beri manfaat, dah tak ada apa, semua dah terputus, dah habis. Masa itulah Israel akan datang cabut nyawa kita. Maka berakhirlah masa kita dalam dunia. Habis. Kita hijrah menunggu ke alam yang lain, nak menunggu yaumil mahsyar tuan-tuan. Na'udzubillah. Takkanlah kita nak buat macam tu. Takkanlah kita tak nak memanfaatkan benda ni. Betul atau betul ni? Saya tambah lagi. Siapa nak lagi? Macam tak nak je. Siapa nak lagi? Serius saya nak tengok. Serius yang nak. Cuba komen dengan laju dan pantas. Nak, ready. Jangan malas tuan-tuan Saya bercakap tak berhenti. Saya menulis lagi nota. Semata-mata saya nak bantu anda semua. Dan saya minta juga anda memberikan komitmen yang sama. Tolong tekan butang share. Tolong bantu saya menyampaikan mesej ni tuan-tuan. Nombor 5 tuan-tuan. Rezeki juga jangan lupa. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi direct dalam bentuk wang harta, sale masa. Allah Ta'ala bagi dalam bentuk ilmu tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang ramai sangat tak perasan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala kalau nak bagi sesuatu, dia tak bagi direct. Sometimes dia bagi ilmu. Dengan ilmu ni lah kalau anda perasan, ramai sangat anak murid saya yang asal-asalnya dulu, dia ni bukanlah bukanlah orang yang orang kata pandai. Dia tak pandai. Most of the people ataupun ramai orang yang saya jumpa sebenarnya, mereka ni tak pandai. Dan sebenarnya mereka ni banyak benda yang dia tak tahu apa yang dia tak tahu pun. Banyak sangat benda yang dia tidak tahu apa yang dia tak tahu. Menyebabkan kemahiran dia kurang, menyebabkan dia tak tahu apa nak buat. Dalam bisnes, dia pandai, dia tengok orang lain buat bisnes. Aku nak buat jugalah. Masuk buat bisnes, tiba-tiba tak boleh nak dapat pelanggan. Tak boleh nak dapatkan pelanggan tuan-tuan. And then bisnes jatuh merudum tuan-tuan. Betul ke betul ni? Dan saya nak sharekan, saya nak kongsikan beberapa contoh, the real story. Siapa nak dengar real story? Siapa kat sini yang nak dengar cerita kisah benar? The real story yang mungkin rapat dengan you. Mungkin rasa, samalah. Aku dengan dia ni lebih kurang sama je story aku. Betul lah. Sambil-sambil saya bercakap, saya cakap tentang topik ni, saya tunjukkan juga case study tuan-tuan. Di kalangan anak murid saya insya-Allah, supaya anda nampak, dia ni macam ni rupanya. Okey, saya nak tunjukkan salah seorang anak murid saya, ni daripada Sabah. Sabah bah. Okey, nama dia adalah Diana Dian. Okey, dia adalah orang Sabah. Kalau kita tengok kat sini, asal-asal sangat susah.
Saya pernah dengar kisah dia, dia kata pernah dia ada anak-anak 3 orang. Pernah satu ketika saat tu tak ada beras kat rumah. Tinggal secawan beras je. Menyebabkan dia tak tahu nak bagi apa, nak bagi makan kepada anak. Tetapi Alhamdulillah bila dia yang asalnya tak ada ilmu nak berniaga. Dia tak tahu macam mana nak buat. Tapi kalau anda tengok apakah yang berlaku kepada dia, pada tahun 2018 tak ada sales. Dan kepayahan juga bila dia convert masuk Islam. Dia ni orang Sabah. Orang Sabah kan banyak lagi yang belum lagi, ada lagi yang segelintirnya yang belum lagi memeluk Islam. Jadi dia ni memeluk Islam. Cabaran adalah kan family tak support. Mana nak cari ilmu agama. Faham atau faham? So inilah benda yang Alhamdulillah pada 2019 dia datang belajar, dia perbaiki. Alhamdulillah dengan hanya, asalnya dia adalah dropship. Alhamdulillah dia perolehi dapatlah 30-40 ribu sebulan. Alhamdulillah pada 2019 dia mencapai 400 ribu sale dia, jualan dia. Dan lepas tu 2020 Alhamdulillah tahun lepas, dia serius buat dengan lebih, dia hargai rezeki dalam bentuk ilmu yang dia dapat. Hargai rezeki dalam bentuk ilmu macam mana? Pertama sekali cari. Pertama sekali cari ilmu tu, tuan-tuan. Pertama sekali cari ilmu tu. Nombor 2, dapat saja ilmu tu, terus gunakan dia. Terus saja gunakan ilmu tu. Jangan lambat-lambat. Jangan tunggu lagi. Itu cara dia bagaimana untuk kita menghargai apakah ilmu yang kita dapat tu tadi. Boleh faham ke faham tu? Faham jelas ni tuan-tuan setakat ni? Okey? Adakah anda jelas? Adakah anda faham? Sebab pagi ini saya bercakap tentang topik apakah punca? Apakah punca kenapa rezeki itu tak masuk? Topik yang saya tengah bercakap adalah 5 perkara menyebabkan rezeki ini tak masuk. Dan patutlah kalau kita buat sale, dalam bisnes, sale kita merudum. Sebab inilah antara punca dia. Tapi saya bagi tahu juga apakah benda betul yang dibuat, yang dilakukan. So kita boleh sambung balik ni. Adakah kita boleh sambung balik dengan result yang saya nak tunjukkan ni tadi? Okay. So Alhamdulillah, anda tengok dia buat sungguh-sungguh. Dengan Alhamdulillah dia belajar. Walaupun mula-mula ramai saya tahu yang skeptikal dengan saya, tak tahu, tak nampak macam mana. Tapi anda lihat result anak murid saya. Dan mereka yang dapat, bukan dia bagi balik kat saya pun, mereka yang dapat sepenuhnya. Dan kalau anda perasan ni 2018 tak ada sale. Lepas tu pun kalau anda tengok sale dia macam naik, turun, rendah kan. Ada masa tinggi, ada waktu yang kadang-kadang bila semangat kita menurun, sale pun menurun juga. Siapa perasan macam tu? Siapa kat sini yang perasan kadang-kadang, lah betul lah sale aku ni ikut aku. Kalau aku tengah semangat, Alhamdulillah dengan izin Allah naik sale. Tengah down, kadang-kadang, silah kadang-kadang bangsa kita ni satu hal juga. Saya tak nak dah jadi macam tu. Suka nak menjatuhkan orang lain. Suka nak menjatuhkan semangat orang. Macam saya bila mengajar, diperlekeh, dia kata jual air liur. Kan, senanglah, mudahlah. Kalau senang dan mudah, you all lah buat. Pergilah keluarkan air liur dan pergi jual kat orang. Ada ke orang nak beli air liur you? Ada ke orang nak follow you punya kelas? Ada ke orang dapat manfaat daripada apa yang you bagi? Atau kerja you tak habis-habis nak menjatuhkan orang? Satu benda kita bagi tuan-tuan, 10 Allah Ta'ala pulangkan. Satu kejian, makian, cercaan, you bagi pada orang, you dapat balik lagi dahsyat. Ingat tu. Ingat tu tuan-tuan. Inilah salah satu benda Salah satu benda kenapa rezeki tak masuk. Kerana suka menghina, mencerca, maki hamun orang lain. Dan saya sedih. Ianya berlaku banyak kepada bangsa saya. Yang tak senang melihat bangsanya senang. Yang susah hati melihat bangsanya senang. Tak peliklah kalau hidup dia susah. Tak pelik kalau hidup dia melarat, Allah Ta'ala tarik satu persatu tuan-tuan. Minta maaf lah kalau saya cakap benda ini tegas. Saya terlampau sedih. Saya terlampau level frustrated saya terlampau tinggi kepada bangsa saya. Saya rasa terlampau tinggi sangat. Menghina orang, maki orang. Mempelekeh, merendah-rendahkan. Sendiri pun tak bantu bangsa.
Nak support, bagi semangat, cakap good luck, selamat berjaya, saya doakan, pun berat daripada mulut dia nak keluar. Yang keluar, Joelio, alam niaga kau akan fail. Alam kau berniaga kau tak akan berjaya. Kau nak akan macam-macam benda. Saya sedih. Tapi saya tak putus harapan bangsa saya akan berubah. Kerana saya ada Allah SWT yang Maha Kaya, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Saya tahu Allah Ta'ala, kalau dia nak jadikan kita bangsa yang baik, dia turunkan pemimpin ataupun orang-orang yang boleh memberi manfaat. Dan saya nak anda yang mendengar ni menjadi orang-orang di Malaysia ni yang akan beri manfaat kepada ramai orang. Kita tak nak jadi tong kosong. Pang, pang, pang. Ketuk bunyi berdegang. Kita nak jadi tong yang penuh. Ketuk-ketuk tak ada bunyi pun. Kita nak stop menjadi... Kalau tuan-tuan saya tahu, kadang-kadang bila kita tengok orang berjaya, kita sakit hati. Tapi tolong tukarkan sakit hati itu kepada anda nak buat lebih baik daripada dia dan nak tiru dapat result yang sama pun dah terbaik dah. Tak payahlah, berhentilah menghina orang. Cukup-cukuplah tu kesempitan rezeki yang kita dah lalu. Akibat menyusahkan hidup orang lain. Cukuplah tu. Cukup. Kalau saya ambil sedikit masa pagi ni, saya minta maaf sebab saya nak bantu anda. Saya nak bantu anda. Saya nak peringatkan anda. Saya tahu ada yang kadang-kadang mendengar ni, dia adalah nak cuba nak blame kita. Dia ready nak respon, nak blame. Dia ready anytime dia akan komen kat situ guna gambar profil palsu, nama palsu dan akan menghina kita dalam komen. Inilah bangsa yang pengecut, penakut, hidup penuh kepura-puraan. So saya tak nak. Orang-orang suka menghina orang di Facebook, di mana saya tahu mereka tak gunakan gambar betul pun. Penakut. Pengecut. Dengan diri sendiri pun dia tak berani. Dia tak berani pun nak buat keputusan untuk nak berjaya. Inilah masalahnya. Dan oleh kerana dia rasa tak berjaya, dia nak mengajak orang lain pun hancur macam dia. Tapi saya tak putus harapan, ya Allah berikan mereka jalan yang lurus. Ya Allah berikan mereka ni petunjuk. Berikan mereka petunjuk. InsyaAllah. Dan saya tahu ramai di kalangan anda pun pernah kena. Ramai kan? Kalangan anda pernah kena kan? Dihina oleh bangsa sendiri, bukan bangsa lain. Dan yang lagi sedih adalah disalahkan bangsa lain. Atas kegagalan dia, dia salahkan bangsa lain yang konon-konon curi rezeki dia. Astaghfirullahalazim. Dia salahkan bangsa lain pula. Tiba-tiba yang salah bangsa Afrika. Tiba-tiba yang salah bangsa Bangladesh. Yang salah bangsa Pakistan. Come on, mereka berusaha sungguh-sungguh. Ketuk setiap pintu rumah. Without give up. Untuk menyara hidup, mencari rezeki. Sehingga kalau anda nak tahu, ramai je kalangan Pakistan yang dah jutawan kat Malaysia. Tapi malang bagi kita, duduk kat Malaysia tak jutawan. Malang kalau kita tak buat lebih 10,000 setiap bulan. Inilah yang saya nak bantu anda, insyaAllah. Okey tuan-tuan, ni kita bersambung balik. Dian-Dian ni Alhamdulillah, kalau anda tengok, syukur anda tengok peningkatan tu berlaku kepada bisnes dia. Dan untuk tahun ini sahaja pun Alhamdulillah. Daripada ni kita dapat Januari hingga April lah. Mei, nanti kita update. 4 bulan pertama ni pun dia dah buat hampir, dah lebih daripada 3 juta ringgit. Dan yang lagi best adalah, apa yang best, nampak dapat set up pejabat sendiri. Dia ni stokis je tahu, saya nak bagi tahu anda. Dia hanya sebagai stokis, dia bukan founder. Set up office, ada tempat live, ada team, dah ada store nak simpan stok barang. Anda nampak tu, dah ada pejabat dia sendiri. Dan tak berhenti-henti untuk belajar tuan-tuan. Dia tidak stop pun untuk nak belajar. Dia always nak belajar. Itulah benda yang best bila orang ni menghargai. Macam. Nampak ke nampak ni? So ni saya nak bagi anda semangat. Saya nak bagi anda. Saya nak menjadi, saya nak membantu anda untuk bangkit tuan-tuan. Saya tambah satu lagi boleh? Saya tambah satu lagi? Boleh ke boleh? So rezeki dalam bentuk apakah lagi? Wang, harta, sel, masa, ilmu. 6. Saya nak cakap juga ilmu, rezeki juga datang dalam bentuk guru yang dipertemukan kepada kita. Guru yang
boleh bimbing kita, yang boleh guide kita tuan-tuan. Ini pun rezeki. Anda kena ingat, rezeki itu tak datang dalam bentuk duit guni, satu guni bergolek-golek datang. Tapi datang juga dalam bentuk ada guru. Saya nak tanya dengan anda. You all dah ada guru ke nak bantu you meletupkan you punya sales? You dah ada guru ke atas apa yang you tak tahu? Saya tak tahu marketing lah. Saya tak tahu copywriting lah. Saya tak tahulah siapa customer. Saya tak tahulah nak buat closing. Saya tak tahulah nak jawab. Kalau customer cakap, produk ni mahal, saya nak cakap apa? Kalau dia kata produk saya ni mahal ke ataupun pesaing buat produk pesaing lagi bagus, saya tak tahu macam mana nak handling objection lah Tuan Najib. Saya tak tahulah dah bila dapat duit sale ni macam mana nak simpan duit tu nak jadikan dia banyak. Saya dah berniaga 10 tahun. Saya tak ada simpanan. Masya Allah. Itulah benda yang kadang saya dengar. Saya sentiasa meletakkan diri saya kat tempat you tau. So bila saya dengar benda tu, saya akan rasa macam, macam mana dia nak sara hidup? Macam mana? Saya ni adalah jenis orang selalu risau. You all boleh tanya dengan tim saya lah. Saya selalu risau tentang you all semua. Diorang semalam boleh daftar tak? Diorang ni boleh tak? Diorang ni dapat belajar tak? Diorang boleh masuk tak link Zoom semalam tu? Diorang dapat tak point yang saya ajar? Diorang ni faham ke? Apa saya ajar ni dia faham ke? So itulah benda-benda yang, ya Allah, saya rasa saya bertanggungjawab untuk membimbing anda. Saya nak tanya kat sini. Berapa ramai kat sini yang nak saya jadi cikgu dia, nak saya jadi guru dia? Saya nak tanya anda. Siapa nak saya jadi guru dia, saya bimbing dia, saya guide dia? Siapa kat sini yang nak? Okey? Dan saya nak mengucapkan terima kasih sekiranya anda adalah memilih untuk beri kepercayaan kepada saya. Dan of course, apa yang saya harapkan, anda committed untuk belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan stop untuk belajar. Sebab saya dah tunjukkan, saya dah tunjuk pada anda bagaimanakah anak-anak murid saya yang dibantu boleh berjaya walaupun mereka ni asalnya adalah orang yang susah tuan-tuan. So boleh saya nak masuk kepada topik tadi saya dah bagi tahu dah, saya gariskan apakah rezeki, bentuk rezeki yang tadi saya kata nombor 1 wang, kedua harta, rezeki datang dalam bentuk sale kalau kita berniaga, rezeki datang dalam bentuk masa tuan-tuan, appreciate masa. Rezeki datang dalam bentuk ilmu, pengetahuan, kemahiran. Rezeki juga datang dalam bentuk guru yang membimbing kita. Rasulullah pun berguru belajar dengan Malaikat Jibril. Rasulullah. Ini kan kita itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah yang kalau Allah Ta'ala nak lengkapkan baginda Rasulullah dengan ilmu tanpa belajar boleh. Tapi Rasulullah tak pernah pun minta. Malaikat ketika Rasulullah dibaling, dihina kerana menyampaikan dakwanya di bumi Taif. Masa tu baginda berdakwah di Mekah. Kalau ingat sirahnya kan, sejarah. Semua menolak. Kecuali Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah kata, macam tu aku kena baliklah ke tanah di Taif. Taif ni cantik tuan-tuan. Kalau siapa kat sini pernah pergi ke Taif, dia adalah macam, kalau Malaysia ni macam Cameron Highland lah. Dia bumi tu sejuk sikit. Dia naik bukit naik atas. Sampai atas tu sejuk. Walaupun masa tu pengalaman saya pergi bulan puasa. Kat Mekah ni panas gila. Sangat panas. Tapi sampai di Taif dia sejuk. Sejuk, angin dia sejuk, ada banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Di situlah kami dapat melawat rumah ibu susuan. Ibu susuan kepada baginda Rasulullah. So Rasulullah nak balik ke Taif sebab dia kata kat situ ramai dia punya kaum kerabat dia. Ramai orang-orang yang kenal dia. Mungkin kalau dia balik ke Taif menyampaikan dakwah, mungkin bolehlah diterima. Maka Rasulullah pergi rupanya tidak yang seperti yang disangka. Dibaling. Rasulullah dibaling, dikejar pula nak dibunuh. Sehingga masa tu Rasulullah punya selipar ke kasut capal baginda ni, kan Rasulullah rasa macam berair, berkocak-kocak. Bila Rasulullah buka dia tengok, adalah penuh dengan darah. Penuh dengan darah. That's why dia berkocak. Rasulullah ingatkan air ke apa. Rupanya berkocak dengan darah. Dan masa tu malaikat datang offer. Wahai Rasulullah, nak aku buat sesuatu ke? Nak aku terbalikkan ke? Nak aku jatuhkan gunung ke kat bumi Taif ni? Rasulullah kata, jangan, tak apa. Tak perlu. Ibu Rasulullah nampak dengan malaikat pun baginda
Tak minta pun untuk baginda sayangkan umat dia. Baginda tidak putus harapan kepada umat dia. Jadi kenapa kita umat baginda ni nak putus harapan? Kenapa? Why? Apa kata kita sambung balik untuk berikan harapan dan peluang kepada diri kita? Boleh ke boleh sorry lah ambil masa sikit kalau saya ambil masa sikit pagi ni. Tapi saya betul-betul nak anda buka anda punya minda, buka mind anda pagi ni insyaAllah. Dan saya juga sebenarnya rekodkan suara saya ni untuk anda boleh dengar juga podcast saya di Spotify. Kalau anda buka Spotify, anda boleh jumpa channel saya dalam tu, Najib Sadok, dan anda boleh dengar siri-siri Sarapan Minda Momentum yang kita dah masukkan di dalam Spotify. Dan insyaAllah kita dalam proses untuk masukkan di dalam Apple Podcast juga insyaAllah. Tapi dalam Spotify, sambil-sambil mungkin anda driving ke, anda keluar lepas ni, anda boleh dengarkan saya melalui Spotify. Okay, so jadi kita ni sebagai yang nak menerima rezeki ni tadi tuan-tuan, nampak tu, nampak? Kita ni nak menerima banyak rezeki. Ini kita. Tapi boleh ke boleh kalau saya beritahu anda apakah 5 punca rezeki ni tak masuk? Boleh ke saya nak share benda ni? Boleh ke boleh saya nak share 5 punca kenapa rezeki tu tak masuk? Boleh ke boleh? Tapi memang sentap lah nak macam mana. Boleh ke boleh ni? Kenapakah 5 punca rezeki tak masuk? Ni yang saya nak bagi tahu, yang saya nak sampaikan kepada anda. Dan mudah-mudahan betul dia menziarahi Ibu Susuan dia Halimatus Sa'diyah tadi di perkampungan dia. InsyaAllah. Okay. So boleh ke saya sambung? Boleh ke? Adakah anda masih lagi committed? Adakah anda masih bersama saya? Cuba komen sikit. Kalau ada komen kat situ. Ada. Yang kat dalam Telegram. Ada ke yang dalam Telegram? Ni saya tengok. Ada ke? Ada. Cuba cek komen dalam Telegram. Oh, ada. Alhamdulillah. Laju, babe. Baguslah anda ni kan. Bagus anda punya komitmen. So, dengar sini. Apakah 5 punca kenapa rezeki ni tak masuk? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Kenapa punca tak masuk? Boleh ke saya nak bagi tahu? Okay, nombor 1 saya nak kata adalah niat yang salah. Niat tu salah. Bila tanya, kau kenapa berniaga? Kau kenapa nak capai benda ni? Oh, aku sebab aku nak senang. Oh, aku sebab kerana aku nak keluarga aku senang. Dah tak ada jawapan. Aku buat ni lillahi ta'ala. Kadang-kadang tuan-tuan, you jangan cakap you lah. Saya pun sama. Saya nak cakap ni sebenarnya, saya nak tegur diri saya juga. Kadang-kadang kita ni hayal, kita ni lupa. Yang apa sahaja kita buat dalam alam ni, tidak akan berlaku dalam alam ni tanpa izin dia. Tak ada apa yang tak ada satu benda pun akan bergerak, akan berlaku tanpa izinnya. So, bila saya fikir balik, rezeki nak datang pada aku, Allah Ta'ala hantar melalui malaikat. Adakah niat aku betul? Adakah aku pagi ini, duduk pagi ini bercakap, dengar FB Live pagi ini ataupun saya sendiri bercakap, adakah aku niat ni kerana Allah ataupun untuk kepentingan aku? Masya Allah, kita sama-sama perbaiki niat kita. Apa sahaja kita buat mulai hari ini, perniagaan kita, hidup kita, apa sahaja yang kita buat lakukan di dunia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? That's why kenapa Sarapan Minda Momentum adalah, kan saya kata tadi, nak refreshing balik. Nak refresh balik. Nak betul, realign balik. Alignment kan balik. Kereta dahsyat macam mana pun, dahsyat Lamborghini ke Ferrari, pun tayar dia kena alignment. Sebab ada masanya dia akan lari. So, bila dia lari, dia akan makan dalam, makan tayar, rosakkan tayar. Mungkin kita takkan sampai ke destinasi kita. So, apatah lagi kita manusia yang alignmentnya hampir setiap hari lari. Hampir setiap hari lari. So, niat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita nak betulkan tu dulu. Boleh ke tuan-tuan? Okay. Boleh betulkan niat? Jom betulkan niat kita balik. Mari saya mengajak anda. Betulkan, ya Allah, aku buat ni kerana Allah. Aku live kerana Allah. Bukan kerana nak dapat pujian manusia. Aku nak kerana engkau lah, ya Allah. Aku buat bisnes ni. Betulkan balik ni. You akan dapati hidup you akan berubah banyak benda, babe. InsyaAllah. Banyak benda baik-baik akan berlaku bila betulkan niat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan? Alhamdulillah. Boleh saya teruskan yang kedua?
Nombor 2 tuan-tuan, ni saya takut ni. Saya takut. Nombor 2 ni saya sangat takut. Kenapa rezeki tak masuk? Kenapa dia rasa duit tak ada, makanan tak cukup, masa tak ada, kan, bisnes teruk. Nombor 2 adalah kerana sombong. Sombongnya kita. Sombong kepada manusia. Sombong kepada diri sendiri. Jangan orang lain lah. Sombong diri sendiri satu hal. Sombong. Aku tahu semua benda. Kalau kau tahu semua benda, kau kenapa tak kaya lagi? Kau kenapa tak senang? Kalau kau tahu semua benda, kenapa bisnes kau masih tak menjadi? Ada setengah orang macam tu bila saya nak mengajar, tahu pasal online. Oi, saya tahu. Semua benda saya tahu. Berapa sale? Sale saya baru 10,000. Come on lah. Janganlah sombong. Jangan sombong. Tu nombor 1. Nombor 1, jangan sombong kepada diri sendiri dahulu. Kesian babe, diri kita ni adalah susah. Nyombong pula tu. Apa kau bondo? Jangan sombong kepada manusia lain. Jangan sombong. Aku tak perlukan orang. Aku tak perlulah kau beli barang aku. Tak payah, aku dah senang. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong konon-konon kita tak bergantung, kita tak perlukan manusia lain. Kalau macam tu baik kita duduk kat planet mana-mana yang tak ada manusia. Tuan-tuan, kita masih saling memerlukan. Kita tak tahu kita perlukan manusia yang tahu. Kita tak ingat, kita perlu manusia yang ingat untuk ingatkan kita. Macam. Jangan sombong juga pada orang lain. Jangan sombong lah kalau kata bisnes tu dalam merudum. Acah-acah dah tahu. Konon-konon tahu semua segala benda. Tapi rupanya kosong. Rupa-rupanya kosong, tin kosong. Inilah benda yang menyebabkan rezeki tu lari. Rezeki tak masuk. Tuan-tuan, kita ni sombong. Ni yang saya risau. Sebab tu saya sentiasa pesan kat anak murid saya. Even ada yang serius tuan-tuan. Ada yang kadang-kadang bila saya dah tinggi, dia berubah. Dia dah sombong dah. Kita mesej dah tak jawab macam dulu. Kita minta apa-apa update, dah tak update lagi dah. Kan? Kita remind dia be humble, dia makin berkepak. Semakin menunjukkan egonya, kesombongannya. Apa yang sedih tau? Lepas tu saya nampak Selim merudum jatuh. Hilang kasih sayang keluarga, suaminya, isterinya. Hilang kasih sayang. Satu persatu Allah Ta'ala tarik bila kita sombong. Masya Allah tuan-tuan, kita jangan sampai sombong. Kalau semudah kita boleh senyum kat orang, kita senyumlah. Tanda kita adalah bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita senyumlah, menghargai orang lain. Mungkin dengan senyuman kita ini mententeramkan hati dia yang sedang susah itu, insya-Allah. Boleh tuan-tuan, saya punya senyuman okey? Saya sedekahkan senyuman pada anda untuk kalau anda lihat, kalaulah ini menyebabkan dengan izin Allah, menyebabkan anda rasa tenang, menyebabkan anda rasa bersemangat, saya senyumlah untuk anda. Saya juga minta maaf sekiranya mungkin ada tingkah laku saya mungkin menyebabkan anda rasa tak senang ke apa, itu saya minta maaf. Tapi tugas saya untuk bagi sentapan, saya kena bagi sebab dah janji. Saya dah janji dah. Alhamdulillah. Dan apa yang bestnya bila kita jaga benda ni, kan bila kita humble, maksud lawan kepada semua apa? Rendah diri, humble. Bersyukur. Betulkan niat. Saya ada lagi satu kisah ni, anak murid saya ni. Ini anak murid saya ni. Ramai anak murid kan, alhamdulillah. Dulu dia ni berniaga di Sarawak. Nama dia Zulfikri Zakaria. Dulu dia berniaga buat event kemah-kemah, menyewakan kemah. Bisnes yang saya rasa yang agak dah lama lah, old school. Dan benda yang berlaku adalah bila COVID, dia tak boleh berniaga dah. Tak ada event, tak ada orang perlukan kemah. Dia menangis. Dia adalah sedih. Nama dia Zulfikri. Dia sedih. Even walaupun 2018 sale dia dah mula menurun tu, 2019 dapat 219,000 je. Adalah peningkatan sedikit pada 2019. Tapi 2020 mencabar. Tiba-tiba bisnes seluruh dunia lockdown, dia tak tahu apa nak buat. Saya kata dengan dia, Fikri apa yang Fikri tahu? Macam kita bincang, discuss lama dia menangis-nangis ni, tak tahu apa nak buat ni. Sedih sangat. Bisnes tak boleh berjalan. Dia sedih tak dapat bayar gaji staff dia, pekerja dia masa tu. Dia sangat sedih menyebabkan dia rasa masa tu dia sangat down lah sebenarnya tuan-tuan. Itu yang berlaku kepada Fik ni tadi, Zulfikri ni. So apa yang berlaku adalah, saya kata dengan dia, okay, apa yang kita boleh buat? Apa benda yang kita boleh
lakukan sekarang. Fikir tahu tak pergi tanya sebab mungkin dia ada pengalaman yang catering ke apa. Okey, dia kata akhir sekali Allah Ta'ala bagi idea untuk buat kambing perap. So dia come out dengan brand padu. Alhamdulillah tuan-tuan, 2020 dalam keadaan yang struggle pun, dengan keadaan dia merendah diri, dia cari ilmu, dia tidak sombong tuan-tuan. Syukur dia capai 70 ke 100 ribu. Kambing perap dia jadi tak cukup pula sekarang. 1.32 juta. Sale tahunan dia. Setahun itu tahunan. Bulanan 70 ke 100 ribu kalau anda tengok tu sales dia. Walaupun anda tengok tu struggle 2020 tu nampak struggle bisnes tengah merudum tu. Anda nampak tak Januari 2020, Februari tu kan, lepas tu makin turun. April, Mei tu lockdown, kosong. Startlah kambing perap di padu tadi, naiklah 28,000. Kami bimbing dengan penuh sabar, kami coaching dia setiap beberapa bulan. Naiklah 66, 42, 13, 14, 66, 84, 414 sehingga 2021. Alhamdulillah. Senyum dia sekarang. Januari 71,000, Februari 128,000, Mac 104, April 80. Dan tahun ini dalam masa 5 bulan dia dah buat 384,000. Ni dia dia buat. Pergi beli stok, pergi hantar COD. Dan dia tahu apa yang nak tahu, apa amazing dia tahu. Dia berniaga bukan kat rumah, bukan kat kilang. Sebab dia dah tak ada tempat. You all tak berniaga kat mana? Dia berniaga kat homestay. Dia sewa satu homestay dan kat situlah dia berniaga. Nampak? Ni dia siap tulis di matlamat dia dan dia beritahu kepada seluruh tim dia macam. Dia berniaga kat homestay. Dia sewa homestay tu dan jadikan tempat operation. Sebab tengah lockdown masa tu, tengah PKP tak tahu apa nak buat. Saya cakap dia guna apa yang ada di tangan, guna apa depan mata. Alhamdulillah. Syukur berkat dia berikut, berkat apa yang dia belajar, menjadi benda tu. Macam. Okay. Nombor 3 nak saya cakap nombor 3. Okey ke untuk saya cakap lagi ni? Nombor 3. Nombor 3 okey ke? Okey, saya nak cakap nombor 3 macam you macam tak nak tahu je, nak tahu tak yang ketiga? Nak tahu ke nak tahu yang ketiga? Siapa nak tahu komen nak tahu? Apa agak-agaknya lagi yang aku mungkin aku ni terlepas pandang. Apa kau bondo? Aku terlepas pandang ni agak-agak So yang ketiga poinnya adalah tak dapat restu. Tak dapat restu ibu bapa. Oh, ini paling, ya Allah, ini paling saya rasa scary, babe. Dalam hidup kita, kalau kita tak dapat restu mak ayah kita, menakutkan, scary ni. Sebab itu saya kata, kita ni jangan sombong dengan ibu bapa. Memanglah Allah Ta'ala jadikan kita, tapi asbab melalui ibu bapa kita. Memang betul, kita tak boleh nak pilih siapa mak bapak kita. Kita tak boleh pilih. Kalaulah boleh pilih sebelum kita lahir, kau nak siapa mak bapak kau, kau nak siapa jadi mak bapak kau? Of course, kalau saya nak Bill Gates, mungkin paling kaya. Mungkin nak siapa lagi yang paling kaya di dunia kan? Jack Ma. Kan? Mungkin kita nak macam tu. Steve Jobs. Or Warren Buffett. Takkan macam tu. Tapi tidak. Allah Ta'ala dah bagi kita untuk kita belajar sesuatu. Jadi tuan-tuan, selalulah bercakap dengan mak bapak kita. Jangan sangkakan mereka ni tidak tahu. Walaupun ibu bapa kita kadang-kadang pendidikan tak tinggi, sekurang-kurangnya doa dia power. Kalau dah meninggal, doakan dia. Kalau dah meninggal, pastikan kalau dia belum pergi haji, usahakan untuk buat upah haji. Badal haji untuk orang yang dah meninggal. Itu tanggungjawab kita sebagai anak. Itu tanggungjawab kalau yang dah meninggal. Doa, buatkan dia badal haji. Untuk dia yang belum lagi buat haji. Ni faham tak saya cakap ni? Jangan duduk relax senang lena padahal mak bapak kita yang dah meninggal belum pergi haji. Kalau masih hidup belum pergi haji lagi, tolong jangan lambat-lambatkan. Tuan-tuan, dia dah berkorban banyak sangat benda, babe. Macam-macam harta benda habis untuk kita belajar. Kan? Tetapi kita tak hargai dia. Kita tak buat sesuatu. Kita buat bisnes cara salah. Tak ada pembimbing, tak ada guru. Even dah nampak depan mata kelas 30 hari bimbingan,
RM10 tak nak daftar, berat ni, malas ni. Malas tangan ni nak pergi tekan. Nak daftar, gagal sikit tak jumpa link je dah give up. Patut ke? Patut ke dalam keadaan mak bapak kita belum pergi haji, kita give up? Patut ke mak bapak kita mungkin makan minum tak cukup dan kita give up? Tuan-tuan, saya nak declare kepada anda, you all ni semua tak layak untuk nak give up. Tidak layak. Tak layak pun nak give up. Faham tuan-tuan? Sama macam anak murid saya. Seorang lagi ada lagi anak murid. Ya Allah, dia ni ni orangnya Puan Ina. Brand dia adalah Ina Kalisha. Punyalah meniaga bertahun-tahun, meniaga offline. Sampaikan sale merudum sebab dia baru perasan, orang dah mula berubah lah. Orang dah mula pergi kepada medium online. Orang online. Orang dah jarang pergi kepada medium offline. So, dia buat tu sampaikan, dia dah tak ada rumah, babe. Sampai dia terpaksa gunakan butik dia dan jadikan butik dia juga sebagai rumah. Kat situlah berniaga, makan, minum. Kat situlah juga jadi tempat tinggal. Masya Allah. Anda tengok 2019, sale dia tu, Alhamdulillah, nasib baik 2019 dia masuk kelas. Dia masuk ke RPM. Cuma dulu, dia tak special macam you all dapat bimbingan 30 hari. Dulu 1 hari je kelas. Lepas tu dah habis. Cuma adalah yang pergi lepas tu pergi ke kelas advance kita 3 hari. Advance Rocket Business ada yang pergi kat situ. Lagilah dia belajar banyak benda. Okey, tapi dengan RPM saja pun terlalu ramai yang buat result yang bagus menjadikan mereka mampu nak pergi kelas yang lain. Saya nak make sure anda dah join RPM dulu. Sehingga kan anda mampu menjana ataupun dapat duit yang bagus, sale yang bagus. Barulah anda pergi ke next kelas kita yang agak tinggi sikit dia punya yuran dia. Daripada mana bermula? Daripada RPM, daripada bimbingan 30 hari. Dan Alhamdulillah, 2020 ambil. 2020 dia mengganas. Daripada hanya 70 ribu sebulan, mengganas naik pergi ke 250 hingga 400 ribu sebulan. Cuba anda tengok sale dia dulu. Daripada rendah tu yang tu. Lepas tu Alhamdulillah bila belajar, betul lah kan saya kata, ilmu yang anda ada menentukan berapakah anda punya income. Lagi tinggi ilmu kita ada, lebih tinggi skill, insya-Allah sale pun meningkat. So anda tengok kat situ. Alhamdulillah untuk 2021 dalam masa 4 bulan pertama ni, Mei kita tunggu report dia. Mungkin tim tak update lagi. Dah 1.5 juta dah Alhamdulillah. Dah 1.5 juta dah dia punya sales. Dah Alhamdulillah. Of course banyak sangat dia punya orang kata pencapaian dia. Tim tolong masukkan story next time. Banyak sangat pencapaian dia saya tengok dulu daripada struggle, tak ada apa-apa, susah kan. Dia update kat saya baru ni kan, dia update Ni saya seronok baca update daripada Puan Ina. Itu nampak tu dapat beli rumah banglo dah ada rumah dah. Bernilai lebih 1.8 juta, dapat loan 2 juta. Nampak? Saya suka menerima berita gembira macam ni. Saya tak sabar untuk anda pula. Dapat pula beli kereta baru. Untuk mudahkan keluarga bergerak. Nampak ke nampak? Owner atau founder kepada Ina Kalisha. Dan saya harap anda adalah orang yang the next saya boleh bantu macam dia orang ni. Nak ke? Adakah anda nak? Adakah you all nak saya bantu you all? Adakah you ada nak menjadi yang the next? InsyaAllah. Dan yang keempat saya simpulkan lagi sikit je. Masa saya tahu kali ni sarapan minda versi yang special. Saya harap anda boleh dengar. Yang keempat tuan-tuan ni saya nak pesan. Yang keempat, tak hargai pasangan. Tak kira lah anda suami ke, anda isteri ke, dua-dua kepalanya lebih kurang sama je. Dia tidak menghargai pasangan dia. Ni masalah juga ni. Ni problem juga. Tidak menghargai pasangan. Tidak bercakap, tak beritahu dia nak buat apa, sometimes tak spend masa. So kena berbincang betul-betul. Abang, kenapa ayang nak berniaga? Abang pula, ayang, kenapa abang berniaga ni adalah untuk ni, untuk ni. Always kena ada conversation dan saling merestui. Masalahnya bila tak merestui sebab apa tau? Miscommunication tau. Ini yang menyebabkan ramai pasangan suami isteri tak berjaya dalam bisnes. Tak berjaya dalam bisnes sebab ni lah. So lepas ni biasakan diri kita untuk bercakap dan menerangkan supaya pasangan kita ni faham dan support.
Janganlah kita cakap, Allah, semua orang tak faham saya. Semua orang memang tak faham. Sebab kita tak explain. Sebab kita tak cakap. Sebab tu saya nak cakap juga, kenapa saya ajak anda ilmu copywriting? Ilmu copywriting ni akan bantu you punya communication, nak bercakap ni pun bagus. You tulis bagus, pasangan nampak pun dia percaya. That's why saya kata, kalau kita tak boleh nak buatkan mak bapak kita percaya pada kita, tak boleh nak buatkan pasangan kita percaya pada kita, jangan harap kita boleh buat pelanggan percaya pada kita. Jangan harap. Memang tak jadi punya. Yang kalau yang single tu, adakah mak bapak kita percaya dengan kita? Percaya dengan kita? Tidak kan? So kalau dia tak boleh nak percaya, entah betul, entah tidak bisa nak aku ni, macam mana kita nak buatkan pelanggan kita percaya apa yang kita offer? Yang last lah, saya bagi yang last, point yang last. Saya tahu saya mengambil masa anda sedikit. Minta maaf. Yang last kali adalah kenapa? Adalah kerana tak bersyukur. Peluang dah datang depan mata. Peluang datang depan mata dia. Peluang datang. Okay? Peluang datang dalam bentuk, bukanlah duit yang datang pun jatuh seguni. Woi, cobaan ni. Tak ada lah macam tu. Tapi peluang datang depan mata melalui ilmu yang kita dapat, melalui guru yang ditunjukkan. Tapi kita sini yang tidak bersyukur dan tidak mengambil peluang ni. Tidak mengambil peluang ni. Untuk kita nak belajar, sebab saya cakap dengan anda, tolong kalau anda rasa anda memerlukan bimbingan, anda perlukan seseorang untuk bantu dan guide anda, bagaimana untuk buat marketing dengan betul, bagaimana untuk anda nak capai banyak kejayaan, bagaimana untuk anda adalah nak berjaya. So please, come on. Linknya ada saya dah bagi tu, iaitu naktarikpelanggan.com. Okay, pergi daftar. Kami extendkan, patutnya semalam dah habis. Sebab yang mendaftar dah lebih 3,000, dah dekat 4,000 dah. Jap. Dah hampir 3,000. Okay, yang mendaftar tu. So, make sure anda adalah orang yang tak masuk dengan tiket free kita bagi, almost lebih kurang 4-5 ribu juga. So make sure anda adalah orang yang daftar, sebab kami extend sehingga hari ni je. Mungkin tak tahulah, mungkin pukul 12 ke 1. Lepas tu mungkin yuran itu kembali kepada harga asalnya 300 ke 400 ringgit. Untuk bimbingan selama 30 hari tuan-tuan. So kenapa tak ambil peluang ni? Saya nak tunjuk satu lagi Rizak, anak murid saya, lelaki tapi jual baju wanita bersama dengan isterinya, Liana Collection. Ni ownernya Tuan Asrul Raihan. Ni duduk di Kedah. Di Kedah juga. 2019 hanya buat 130,000. Lebih kurang dia hanya buat 10,000, 11,000, 12,000 sebulan. Tapi lepas dia belajar, dia masuk kelas, berada pula dalam Platinum, sekarang berada Ultimate, naik kepada 687,000. Okey. Alhamdulillah pada tahun ini untuk 2021 nampak mengganas. Baru 4 bulan sehingga April dah 795,000. Jualan melebihi sale tahun lepas dalam masa hanya 4 bulan. So, mana anda? Kita ada sehingga di Brunei, Pro Brunei, AD. Ni kita dah tukar daripada Brunei dolar kepada ringgit. Berniaga. Dia dulu kerja di Brunei, kemudian dia berhenti kerja. 2019 dia buat 356,000. 2020 dalam waktu pandemik COVID pun Alhamdulillah dia dapat 1.16 juta. Kemudian kita tengok 2021, ambil kau. Dalam masa 4 bulan pun dah buat 547,000. 4 bulan dah buat sale lebih separuh daripada apa dia buat tahun lepas. Nampak ke nampak ni? Tu dia. Itu antara result-result yang saya nak share pada anda. Yang saya nak lepas ni, tolonglah bagi saya peluang, sebut nama anda pula dalam ni. Sebut result anda pula. Anda pula yang menginspirasikan orang lain. Tolong pergi. Kalau tak boleh nak tekan link, anda type sendiri. naktarikpelanggan.com. Usahalah sikit tuan-tuan. Kalau tak boleh klik pun, pergi sendiri buka Google Chrome ke, buka apa browser, type kat situ naktarikpelanggan.com. Pasti boleh. Sebab apa tahu? Program kita ni, bimbingan 30 hari ni, dia akan, apakah benda yang anda akan dapat? Apakah benda yang anda akan belajar? Banyak, Bik. Terlalu banyak. 30 hari bimbingan. Kami sedang merangka dan kami dah bagi dia punya point dia. Dan apa saya nak cakap juga, duit yang berlega dalam pasaran tuan-tuan. Baru ni bila Perdana Menteri umumkan Pemerkasa Plus, duit yang akan ada dalam pasaran kita tahun ini adalah berjumlah 112.2 bilion.
Betapa besarnya purchasing power rakyat. Purchasing power pengguna tuan-tuan. Oi. Dan inilah peluang anda sebagai peniaga untuk nak dapatkan lebih banyak sale. Lebih banyak jualan. Apakah lagi alasan yang kita nak gunakan tuan-tuan? Nak guna alasan apa kau bondornya lagi? Kan? Kalau dah memang boleh, kenapa kita nak tunggu? Kenapa kita nak melambat-lambatkan? Ya, dengar ni. Dan kami sentiasa bersedia nak membantu anda sebenarnya. Kami sentiasa ready. Kami adalah sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia nak bantu, nak support anda, nak memberikan anda something yang insya-Allah akan membimbing. Bimbingan 30 hari ni saya nak cakap. Ni adalah program kita, bimbingan 30 hari. Nampak tu? Ada 4 kali kelas ini yang besar. Yang 4 tu adalah kelas utama kita. Kelas yang besar. Yang adalah secara Zoom webinar. The rest you akan dapat e-book percuma tingkatkan jualan, e-book set up page, e-book magic numbers, e-book set up Facebook, semualah lengkap. Dan kita ada kelas secara voice chat setiap hari, bisik kat telinga anda. Hari ni buat benda ni, besok buat benda ni. Ini cara nak bangkitkan semangat. Kemuncaknya pula kepada kelas yang RM10 ni, bimbingan RM10 ni, 30 hari ni adalah RPM edisi copywriting ayat power pada 26-27 Jun. 2 hari. Dan tambah lagi lepas tu pada awal Julai. Kita extend pula sampai ke Julai, babe. Kata nak bimbingan 30 hari. Kita bagi anda bonus pula RPM extended. Saya harapkan macam ni. Saya harapkan satu benda. Pertama sekali, tolong ambil peluang untuk daftar. Okay. Nombor 2, tolong beritahu kepada kawan-kawan, saudara mara, jiran tetangga, ejen you, stokis you, dropship you. Bagi tahu dia orang tentang peluang ni. Minta tolong dia daftar sebelum kami tutup. Kadang-kadang anda menyesal gila kejap lagi. You all akan menyesal gila kejap lagi kalau kita dah tutup benda ni. So please tolong. Ambil peluang ini untuk kami bantu anda insya-Allah. Itu saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak kerana ambil waktu anda sampai 1 jam. Itu saja dan saya harapkan anda adalah insya-Allah dapat sentiasa follow kami yang di voice chat, okey? Di Facebook semua okey? Okey, terima kasih banyak. Saya rasa itu saja. Dan kelas-kelas persediaan kita adalah dalam 1 jam ke 1 jam setengah macam tu. Untuk setiap kelas persediaan. Kemuncaknya barulah kelas 2 hari. Daripada pagi sampai petang sampai malam. Kalau anda yang ambil package growth. Kalau yang ambil package growth tu dia akan insya-Allah. Okay. So anda yang bayar RM10 tu akan dapat bimbingan penuh selama 30 hari. Termasuk yang tadi voice chat, kelas persediaan, segala e-book. Bayar RM10 ni. Tapi all dapat pelbagai benda, pelbagai item sebenarnya you dapat kat situ. Terima kasih banyak untuk anda yang follow di Facebook Live. Terima kasih kepada yang share. Teruskan share, teruskan follow dan menonton saya. Juga boleh dengarkan saya punya suara saya di Spotify. Kalau anda nak dapatkan insya-Allah ilmu, strategi, idea, semangat, anda boleh buka saya di Spotify. Anda boleh search Najib Asaduk dan anda akan jumpa dan anda boleh subscribe saya punya Spotify untuk anda sentiasa dapat ilmu-ilmu dan juga konten-konten yang baru dan terkini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.